Assalamualaikum guys, kembali lagi di dalam channel Amirul Trota. Oke guys, pada kali ini aku akan menceritakan tentang salah seorang anak murid sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud yang bernama Rabi' bin Khaisam. Okey, mesti korang tertanya-tanya kan, siapa Rabi' bin Khaisam ni kan? Mungkin ada di antara korang yang belum pernah mendengar cerita beliau ataupun pernah. Jom sama-sama kita dengari kisah beliau supaya kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah-kisah beliau. Jom kita mulakan guys. Nama beliau ialah Rabi' bin Khaisam. Rabi' bin Khaisam ni dia hidup pada zaman sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Okey, mesti korang pernah dengar kan nama Abdullah bin Mas'ud. Dia banyak meriwayatkan hadis. Rabi' ni dia merupakan seorang yang sangat tekun beribadah sejak daripada dia kecil lagi guys. Dalam kehidupan masyarakat pada masa tu, dia ni dikatakan memang terkenal dengan dia punya keimanan dia. Dia kuat beribadah dan dikatakan dia tidak pernah sesekali pergi ke tempat maksiat. Kealiman dia ni guys bukan saja diakui oleh masyarakat, tetapi juga diakui oleh ulama-ulama pada masa tersebut. Hebat lah guys dia. Hebat kan? Apa yang menarik tentang Rabi' bagi aku ni guys, Rabi' ni bila dia berjalan, dia tidak akan tengok ke depan tau. Contoh kalau kita berjalan kan, kita akan tengok ke depan. Kalau ada perempuan lalu, mesti kita akan tengok kan. Tapi Rabi' tidak. Dia apabila berjalan, dia akan menundukkan pandangan dia guys, dan sentiasa akan jalan menunduk supaya dia dapat menjaga pandangan mata dia guys. Imam Abdul Rahman bin Ajlan meriwayatkan bahawa pada suatu malam, Rabi' ni dia bangun malam untuk solat tahajud. Okey, dia solat macam biasa, dia solat kan. Lepas tu sampai pada surah Al-Jasiyah ayat yang ke-21 yang bermaksud, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan beranggapan bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan atau sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka. Okey guys, setelah dia membaca ayat tersebut, dia tidak dapat menahan dia punya rasa sebab kerana ayat tersebut mempunyai maksud yang sangat mendalam sehingga menyebabkan beliau mengalihkan air mata dan beliau terus mengulangi ayat tersebut, terus mengulangi sampai ke waktu subuh guys. Memang dia punya khusyuk dalam solat waktu tu guys, memang kita tak boleh nak nafikan guys. Sampai mengalihkan air mata, lepas tu terus ulang ayat-ayat tersebut sampai ke subuh. Rabi' ni juga dia memang terkenal dengan dia punya sifat-sifat pemaaf, suka senyum dan selalu tawaduk. Okey guys, pada satu ketika ada dua kelompok manusia ni, mereka ni boleh dikatakan dengki sama Rabi'. Biasalah kan, kalau orang-orang buat baik mesti ada yang macam tak puas hati nak kenakan dia kan. Lepas tu dua kelompok ni, kelompok yang pertama dia ni ingin menghancurkan Rabi', dan kelompok satu lagi yang kedua dia ingin memalukan Rabi'. Okey, dia buat macam mana? Dua-dua kelompok ni, diorang berpakat untuk mengupah seorang wanita yang paling cantik pada zaman tu untuk menggoda Rabi' dan menjatuhkan maruah Rabi'. Jadi mereka pun berpakat membuat plan semua kan. Lepas tu wanita tu pun bersetuju untuk menerima tawaran daripada dua kelompok tu untuk menghancurkan Rabi' supaya jatuh ke dalam lembah maksiat guys. Jika wanita tu berjaya, dia akan mendapatkan hadiah yang sangat lumayan guys pada masa tu, dan sebab itulah wanita tu bersetuju untuk menerima tawaran tersebut. Okey guys, pada malam kejadian tu wanita tersebut pun dia make up untuk cantikkan diri dia kan. Dia pakai gincu semua, alat solid kat muka kan, bagi nampak cantik, pakai baju seksi. Lepas tu dia pun berangkatlah pergi ke rumah Rabi'. Okey, bila dia sampai kat rumah Rabi' tu, masa tu Rabi' tak ada kat rumah sebab Rabi' masih di masjid dan belum pulang. Lepas tu dia menutup dia punya pakaian seksi dia dengan kain warna hitam. Satu badan dia tutup dengan memakai tudung jilbab kan. Lepas tu dia pun tunggu sampai Rabi' sampai. Okey, lepas lama dia tunggu tu, Rabi' pun sampai lah. Lepas tu dia pun bagilah salam kat Rabi' kan, Assalamualaikum. Lepas tu dia cakap kat Rabi' yang dia ni
dahaga air. Boleh tak minta air sikit kan? Lepas tu Rabi' pun tanpa berfikir panjang dia cakap boleh, tak ada masalah kan. Kejap nanti dia pergi ambil. Okey, Rabi' pun pergilah ambil air tu dekat dalam rumah dia. Lepas dia ambil air tu, dia pun bagilah dekat wanita tu kan. Lepas tu wanita dia pun bila dah ambil cawan untuk minum tu, lepas tu dia pun memulakan hailah dia. Dia cakap bahawa dia ni tak biasa minum berdiri apa semua kan. Lepas tu dia pun meminta izin daripada Rabi' untuk masuk minum di dalam rumah. Lepas tu Rabi' pun macam dah mula curiga kan, dia punya permintaan tu. Lepas tu Rabi' pun macam tak berapa nak ni sangat. Lepas tu dia pun mengizinkan wanita tersebut masuk dalam rumah dia. Tetapi dia bukalah semua pintu-pintu semua pintu dan jendela tu seluas-luas kan. Buka sebab dia takut tak nak bagi orang salah faham ke apa kan. Lepas tu wanita dia pun masuk minum macam biasa. Lepas selesai minum tu, wanita tersebut pun terus berdiri dan menutup pintu dan jendela-jendela tu, dan dia pun ingin memulakan rancangan jahat dia guys. Okey, selepas dia tutup semua pintu dan jendela tu, dia pun membuka dia punya kain yang menutupi badan dia tu. Lalu lepas dia buka tu, tak nampak lah dia punya baju seksi tu. Lepas tu Rabi' pun dia tak yelah, Rabi' ni kan orang yang soleh. Dia bersabar. Dia pun menundukkan pandangan dia. Lepas tu dia pun mengangkat kembali dan berkata dengan tenang kepada wanita tersebut. Rabi' telah mengatakan kepada wanita tersebut, Allah telah menciptakan kamu dalam keadaan kamu yang sangat cantik, tinggi darjat sebagai seorang perempuan. Maukah kamu jika Allah melemparkan kamu ke tempat yang rendah dan terhina di dalam neraka? Lepas tu, selepas Rabi' mengatakan begitu kepada wanita tersebut pun terus menundukkan pandangannya. Selepas itu, Rabi' mengatakan lagi, jika pada hari ini Allah hantarkan kepada kamu penyakit kusta, seluruh badan dan muka kamu tidak lagi cantik seperti hari ini, adakah kamu akan melakukan perbuatan seperti yang kamu buat pada malam ini? Dash, kena lagi guys. Perempuan tu pun terdiam. Dia terus menundukkan pandangannya kerana memang dah rasa malu-malu sangat. Dan Rabi' pun terus mengatakan, jika Allah tarik nyawa kamu pada malam ini, apakah kamu akan jawab dalam kubur nanti kepada Munkar dan Nakir? Okey, itulah 3 benda yang Rabi' katakan kepada wanita tersebut yang menyebabkan wanita tersebut terdiam, kaku dan menundukkan pandangan. Dan tidak lama selepas itu, wanita tersebut pun terus berlari keluar daripada rumah Rabi'. Daripada ingin menggoda dan menjatuhkan maruah Rabi', perempuan tersebut telah lari keluar daripada rumah Rabi'. Semasa dia tengah berlari keluar daripada rumah Rabi' itu, perempuan tersebut terus teringat akan kata-kata Rabi' yang menyebabkan dia pengsan dalam perjalanan untuk balik ke rumah dia guys. Selepas kejadian tu, 2 orang kelompok tadi pun heran lah kan, macam mana wanita berubah lepas tu dah bertaubat kan. Mereka pun mengesyaki Rabi' ni ada something ke kan, ada penjaga ke. Mereka mengatakan bahawa Rabi' ni ada malaikat yang menjaganya. Yalah, daripada wanita yang seksi tu nak pergi menggoda dia, tetapi digagalkan oleh Rabi' sendiri. Okey, dikatakan juga wanita tersebut terus bertaubat daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dia sering lakukan. Okey, dia bertaubat dan terus membuat amalan-amalan kebaikan, dan sampai satu masa dia telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas sejadah menghadap ke arah kiblat. Okey, itulah kisah Rabi' yang boleh kita ambil iktibar seorang pemuda yang sangat kuat beribadat, tekun beribadat, dan seorang yang warak, tawaduk yang boleh kita jadikan panduan dalam hidup kita guys. Okey, daripada kisah juga kita dapat mengambil iktibar dan panduan supaya kita dapat menjaga hati kita dan mata kita daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat, tengok benda-benda maksiat, supaya kehidupan kita ini lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, aku rasa setakat tu saja cerita aku pada malam ni. Kita jumpa di lain-lain cerita yang akan datang guys. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.